Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Rais, founder dan trainer untuk program kurus viral Lemak Tulen. Selari dengan misi kurus tahun 2022, apa kata korang letak target untuk buang korang punya boroi, kecikkan lengan, kecikkan peha menjelang hari raya pada tahun ini. Sebab pejam celik lagi beberapa bulan je kita nak sambut puasa dan kemudian kita sambut hari raya Aidilfitri. Melalui program kurus viral Lemak Tulen, kita akan ajar korang nak buang boroi, nak kurus, nak dapat bentuk badan yang menarik hanya melalui pemakanan yang betul dan senaman yang efektif sahaja, tanpa menggunakan sebarang alat, sebarang produk dan sebarang ubat untuk kurus yang boleh membahayakan diri korang. Dengan bajet yang paling murah dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja, walaupun dekat rumah, sampai risau apa sahaja rutin dan pekerjaan harian korang. Dengan hanya RM89 selama 7 hari dan program kita adalah money back guarantee. InsyaAllah korang akan dapat rasa perubahan dan nampak sendiri kesan dia dalam masa yang singkat walaupun selepas habis program 7 hari. Untuk bulan Februari kita hanya ada 2 batch sahaja dengan slot yang sangat terhad. Hampir 9,000 orang telah menyertai program Lemak Tulen ini dan 100% success rate. Tak ada seorang pun yang gagal. Lepas ni kalau korang nak bergabar untuk hari raya, tak payah lagi nak tarik nafas untuk nampak korang kononnya kurus. Untuk kaum perempuan mungkin nak pakai baju-baju lama masa korang anak dara zaman remaja dulu, boleh pakai baju yang lama balik. Slot terhad, masa terhad, korang boleh klik link dekat bawah sekarang untuk join program Lemak Tulen. Jangan terlepas. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia iaitu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu. Let's go. Come on yo. Check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Reminder untuk korang, kepada korang yang tengah menonton video ni yang masih belum menekan butang subscribe, sila tekan butang subscribe sekarang dan jangan lupa untuk tekan butang loceng sekali. InsyaAllah video-video baru yang aku upload akan keluar dekat korang punya YouTube newsfeed. Nanti bolehlah korang menjadi orang yang pertama tengok video daripada channel YouTube Rais Hamid. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng, free je, percuma. Baru-baru ini ada keluar satu berita yang agak menggemparkan juga, iaitu 10 orang yang didakwa berpakaian seluring dan bersenjata telah masuk dekat Sabah melalui perairan Tambisan yang berkaitan dengan sempadan Filipina. Kita tengok dulu secara detail berita tu apa yang dicakap. Komander Eskom yang dihubungi oleh agensi berita bernama mengatakan perkara ini masih lagi disiasat kerana hanya seorang sahaja lelaki yang mendakwa. Ia adalah dakwaan. Tak tahu betul, tak tahu ke, tak betul ke. Macam tu. Beliau juga mengesahkan dekat kawasan S-Zone Sabah ketika ini dalam keadaan selamat dan terkawal. Ingat betul-betul Dan 10 orang lelaki itu dipercayai sama ada warga Filipina ataupun tentera daripada geng Suluk ni, berdasarkan yang dakwaan tadi itu dia cakap dorang berbahasa Suluk. Dan juga pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraan Awam Bukit Aman dah pun mengesahkan bahawa pasukan UTK telah dihantar ke kawasan panas berkenaan untuk menjalankan siasatan dan mempertingkatkan kawalan keselamatan dekat area yang panas itulah. Untuk rekod, dah lebih 2 tahun tiada sebarang insiden penculikan berlaku dekat kawasan S-Zone. Walau bagaimanapun, kawalan keselamatan dekat area situ tetap dipertingkatkan. Okey, itu part berita. Maknanya yang aku faham dekat sini, itu hanyalah dakwaan. Okey, dakwaan. Tak ada bukti, tak ada apa. Seorang je pun yang cakap. Walau bagaimanapun, pihak-pihak yang bertanggungjawab, pasukan-pasukan yang terlibat mengambil serius berkenaan dengan dakwaan ini dan terus menyiasat dan menghantar pasukan dan menjalankan apa-apa yang diorang perlu buat dekat diorang punya inilah tanggungjawab lah, diorang buat lah, nak siasat ke, nak pergi survey ke, benda kan, untuk nak memastikan sama ada dakwaan itu betul atau tidak. Diorang adalah orang-orang yang pakar, orang-orang yang lama dekat situ, so diorang tahu diorang punya kerja. Tapi yang menarik perhatian aku, yang menyebabkan aku nak buat video ni, biasalah tanggapan tomahan netizen terhadap berita yang dikeluarkan ini. Sebab aku tengok berita yang dikeluarkan jelas, clear, tapi masih lagi biasalah palatau-palatau ni mulalah nak tunjuk hebat, nak tunjuk dorang lah tahu segala-galanya. Hebat dorang ni. Lebih hebat daripada anggota-anggota yang tengah bertugas dekat S-Zone tu. Mula-mula kita tengok dulu orang yang mula-mula share
berita ni dekat satu grup Facebook ni. Dalam kita sibuk dengan konflik China versus Asia dan Rusia versus Ukraine versus NATO, ada berita pencerobohan lagi di Lahad Datu. Wow, confirm Memang betul Awak tahu ada pencerobohan Bukan dia cakap itu hanyalah dakwaan. Mana encik tahu memang betul-betul ada pencerobohan ni. Kena hati-hati kalau nak share benda-benda ni. Dan ini orang kata menyemarakkan lagi orang kata perasaan netizen yang gairah nak bagi komen-komen yang palatau ni. Dan kita tengok apa komen-komen yang muncul dekat post ni. Kenapa perairan negara boleh bolos? Tak cukup bot ronda atau drone untuk mengawasinya. Kalau 10 orang boleh lepas, boleh juga ditangani. Kalau 100 sangat berbahaya kepada keselamatan negara. Bila masa yang dia cakap dah bolos? Ini mesti tak baca berita betul-betul ataupun tak faham bahasa Melayu kot. Kan ke berita tu cakap ini hanyalah dakwaan. Orang dah masuk baru nak siasat. Kalau tak ada pencegahan sebelum mereka masuk, begitu senang sempadan negara diceroboh. Harap tidak akan berulang peristiwa Lahad Datu. Aduh, kan dia cakap ini hanyalah dakwaan. Bila masa yang begitu senang sempadan negara diceroboh? Kan ke dah cakap tadi, dah lebih 2 tahun tak ada apa-apa kes. Lepas tu dia cakap orang dah masuk baru nak siasat. Bila masa yang dia masuk? Itu yang aku pelik dengan netizen ni. Dah cakap dekat dalam berita tu, ini hanyalah dakwaan oleh seorang lelaki sahaja. Bila masa yang orang dah masuk baru nak siasat ni? Masih banyak kelemahan pertahanan kita. Kena upgrade dengan aset-aset baru seperti drone canggih. Macam mana boleh tahu pertahanan kita banyak kelemahan? Dan tolong betulkan mindset sikit Tak semestinya sesebuah negara tu dilengkapi dengan orang kata aset-aset yang canggih. Drone apa semua ni, ingat lagi canggih benda tu, lagi banyak error yang boleh terjadi. Faham tak? Sebab benda tu sangat canggih. Faham tak? Dekat sangat nak bubar kerajaan. The voice of panic sudah mula nak keluar. Lepas tu dia ada gelak, ada 2 kat situ. Ni orang-orang yang masih mempercayai bahawa Ops Daulat yang terjadi pada 2013 hari itu adalah sandiwara semata-mata kerana orang kata sebab nak pilihan raya dan sebagainya. Aku dah muak, aku dah berbuih mulut. Bukan aku je. Aku rasa dah ramai lagi anggota-anggota yang terlibat dalam Ops Daulat pun dah cakap benda ni bukan sandiwara, dengan ada orang mati apa semua, ada pengeboman dan sebagainya. Orang-orang dekat sana pun tahulah. Itulah nak tanya, orang Lahad Datu ke? Memang tahu benda ni sandiwara lah, berbenda lah sebab dah nak pilihan raya Kau ni terlampau beragamakan politik lah. Jadi apa yang aku nak bagi tahu dekat sini kepada rakyat Malaysia, dekat S-Zone tu kita dah tubuhkan satu pasukan yang mantap dah. Eskom tu terdiri daripada anggota-anggota yang berkaliber, yang mantap, yang sanggup berkorban masa, berjauhan dengan keluarga dan sebagainya. Dorang ni sangat-sangat committed nak menjaga perairan dekat timur Sabah tu. Kawalan keselamatan dekat situ memang sentiasa dalam tahap ataupun pada tahap yang sangat-sangat optimum. Faham tak? Sebab tu ada pasukan khas yang ditubuhkan dekat situ. Dan sebab tu jugalah dah lebih 2 tahun tak ada apa-apa kes dekat situ. Sebab apa? Sebab kawalan keselamatan dekat situ memang sentiasa berada di tahap yang sangat-sangat power lah. Bukannya orang duduk dekat S-Zone tu orang nak main-main dekat situ. Faham tak? Aku tak cakap yang berita ni kita boleh ambil ringan. Dan aku juga pernah keluarkan satu video kononnya ada dakwaan yang geng-geng suluk ni katanya nak datang bulan 2 ni, siap bagi tarikh lagi, nak datang bulan 2 ni nak ambil alih Sabah dan sebagainya, nak hantar 200 orang tentera lah, apa benda lah. Bukan pada masa tu sahaja, sepanjang masa memang kawalan keselamatan dekat S-Zone tu memang sentiasa orang kata kita full force dekat situ. Faham tak? Dan dekat sana juga confirm lah juga ada geng-geng intel yang sentiasa mengambil tahu, sentiasa menyiasat dan juga cuba mendapatkan maklumat-maklumat yang eksklusif dan juga boleh menggugat orang kata keselamatan dekat kawasan sempadan dekat sana lah. Jadi kita dekat sana Eskom tu memang orang kata dari serba-serbi lengkap dan bukan sahaja daripada ATM, polis apa semua ada dekat situ. So, apa kita sebagai netizen boleh buat? Daripada kita bercakap-cakap kosong tanpa ilmu, bercakap ikut sedap kepala tahu sendiri je, kita doalah. Doa, kita jangan panik dan juga elakkanlah komen-komen ataupun sebarkan benda-benda lepas tu letak caption yang ikut kepala otak kau sendiri. Lahanat, jangan orang kata tambah lagi kepanikan. Jangan tambah lagi huru-hara padahal
baru dakwaan je, itu pun daripada seorang lelaki. Aku tak cakap berita tu tak betul, aku tak cakap berita tu betul. Apa yang diorang tengah buat adalah diorang tengah menyiasat, dan yang pergi hantar, pergi siasat tu pun bukannya pergi hantar postman, bukannya pergi hantar cikgu, UTK kot yang pergi sekarang ni. Jadi kita doakan supaya siasatan dapat dijalankan dengan bersungguh-sungguh, dan juga keselamatan anggota kita dekat S-Zone tu dipelihara oleh Allah. Dan kita juga kena berdoa supaya kita punya keselamatan dekat kawasan sana tu terjaga dan juga tak ada sebarang insiden yang bakal berlaku lah. Jadi tolonglah janganlah sikit-sikit nak spekulate, Ada yang cakap lebih sudu daripada kuah. Macam kau duduk dekat S-Zone tu, macam kau pula duduk dalam ATM, macam kau pula duduk dekat dalam UTK tu. Jadi dah lah, netizen janganlah menggelabah. Lepas tu judge, oh kita punya pertahanan ni lemah lah, tak buat kerja lah, kawalan sepadan longgar lah. Aduh, aku pergilah duduk sana, pergilah jaga sendiri S-Zone tu, baru kau tahu langit tu tinggi rendah. Okay, cakap pandai. Dan kita doa juga pasukan kita dekat Eskom sana, okay, dipelihara keselamatannya, dipermudahkan urusan, dan juga dapat orang kata menjaga keselamatan kawasan dekat sana dengan sebaiknya. InsyaAllah kita doa supaya Allah pelihara bumi Malaysia ni. Korang boleh share, korang boleh komen apa yang korang nak komen. Janganlah tunjuk palatau. Aku menyampah lah orang palatau ni. Orang palatau semua penakut, tahu tak? Semua berselindung di balik keyboard, semua berselindung di sebalik username yang tak apa-apa tu. Bila aku cabar masuk askar, takkan semua orang nak masuk askar. Tahu pula kau menjawab. Tapi bila kau komen, macam kau ni hebat lah, macam kau ni Superman. Kadang-kadang macam kau Tuhan pun ada juga. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid. Okey, kita jaga amal ibadah kita, mantapkan iman kita, jaga keluarga kita, dan juga elakkan daripada kita termakan dengan fitnah-fitnah akhir zaman ni. Okey, malah nak cakap banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye bye. See ya.